رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمام بالخير. أود التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله قربه سبحانه وتعالى. Sila kitab. Pagi-pagi ni dia migau. Baik, kitab sirah sambungan Badrut Tamam. Jadi pada pengajian sirah yang lalu kita ada menceritakan tentang kejadian Nur Muhammad kan. Kemudian Nur Muhammad itu Allah pindahkan kepada Adam alaihissalam, dan kita ceritakan juga dah sampai tangan Nabi Adam. Kita pun ceritalah serba sikit tentang kejadian Nabi Adam alaihissalam. InsyaAllah kita sambung kisah Nabi Adam, sebab Nabi Adam salah seorang daripada Rasul yang Rasul, dan juga dia adalah manusia pertama yang Allah ciptakan, dan dia merupakan rentetan daripada sirah Nabi, permulaan kita kata, di antara kisah-kisah awal. InsyaAllah pagi ni kita cerita tentang peristiwa yang berlaku di syurga, peristiwa yang berlaku di syurga sehinggalah Nabi Adam terpaksa dikeluarkan, ataupun Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Yang mana dan kita cerita, yang mana tak dan kita skip. Betul je tu nah. Jadi ketika mana Nabi Adam dijadikan, dan Nabi Adam adalah manusia pertama di syurga, lalu Allah ciptakan pula pasangan Nabi Adam, iaitu ibu kita Hawa. Yang mana Hawa ni perkataan dia daripada hayyun, maknanya kehidupan. Ulama tak sama pendapat dalam menceritakan ataupun meriwayatkan tempat dijadikan Siti Hawa. Sebahagian mengatakan di dunia, lalu Allah masukkan dia ke syurga. Sebahagian mengatakan Allah jadikan dia di syurga. Pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dan juga sebahagian daripada jemaah ulama mengatakan Allah jadikan Hawa ni di syurga setelah Nabi Adam. Jadi Hawa ni dia makhluk yang asalnya di syurga. Sebab itulah perempuan ni dia diharuskan bagi dia memakai sutera dan emas. Orang lelaki tak boleh pakai emas, orang lelaki tak boleh pakai sutera, tapi orang perempuan boleh. Sebab apa? Sebab kedua-dua ini pakaian ahli syurga, dan mereka ni memang asal daripada syurga. Dan juga sebab itulah kita kata suami ni dia tak pernah cemuih dengan isteri yang solehah. Sebab apa? Sebab dia dari syurga. Seperti mana kita ni tak boring dengan nikmat-nikmat daripada syurga, kalau kita dengar tu kita seronok. Macam tu juga dengan seorang isteri. Sebab isteri yang solehah itu kita kata penyejuk mata hati kan. Dan dia ni asalnya syurga. Jadi asal kejadian Hawa ni dia diciptakan dari apa? Dari tulang rusuk tulang rusuk yang sebelah kiri, yang paling pendek di sebelah kiri Adam, Nabi Adam. Maka dia ambil rusuk yang kiri antara tidur dan antara jaga. Nabi Adam ketika itu antara tidur dan antara jaga. Kata ulama, kalau Allah jadikan dia waktu Nabi Adam tidur, tentu Nabi Adam tak tahu bahawa Hawa itu dijadikan daripada dia, maka dia tak mencintai Hawa. Kalau Allah bagi jadi Nabi Hawa itu ketika mana Nabi Adam ni tengah jaga, tentu Nabi Adam akan merasakan kesakitan
Maka ketika itu pun Adam tak sukakan dia sebab sakit. Tapi Allah jadikan antara Nabi Adam ni antara tidur dan jaga. Dan disebut di dalam kitab Mawahibul Laduniyah, kitab Syama'il, syarah Az-Zarqani, kitab syarah bagi Syama'il At-Tirmizi, dia menceritakan ketika mana Nabi Adam jaga tu, Nabi Adam jaga dia, ataupun Nabi Adam sedang lah kita kata, Nabi Adam tengok ada Hawa di sebelah dia ataupun di kepala dia. Maka dia tanya, kamu siapa ni? Dia kata, aku isterimu, aku dijadikan oleh Allah menjadi pasanganmu, penemanmu. Maka ketika tu Nabi Adam dia bangun, dia mendekati Hawa dan dia nak pegang Hawa. Lepas tu kata malaikat, nanti dulu. Kena nikah dulu. Kena nikah dulu. Malaikat kata nanti dulu, kena nikah dulu. Lepas tu Adam pun tanya, dia dijadikan untuk aku, pasal apa aku tak boleh pegang? Malaikat kata, tak boleh nikah dulu sehingga kamu tunaikan maharnya, bayar dulu mah kahwin baru boleh. Kemudian Nabi Adam pun tanya, apa maharnya? Nak bayar apa ringgit? Kata malaikat, berselawatlah ke atas Muhammad sebanyak 3 kali. Mengikut sebahagian riwayat kisah, untuk sebahagian riwayat kisah menyebut 3 kali. Ibnul Jauzi dalam Salwatul Ahzan menyebut mahar kahwin Nabi Adam adalah selawat 20 kali. Begitu juga ada riwayat-riwayat yang lain yang berbeza riwayat lah. Ala kulli hal, semuanya sama, mahar adalah selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agungnya Nabi kita. Nabi Adam nak kahwin pun kena selawat kat Nabi dulu. Kemudian apabila jadilah Nabi Adam dan Hawa dan kahwinlah mereka berdua, maka hiduplah bahagia seperti mana pasangan suami isteri lah kan. Menikmati semua nikmat syurga. Allah haruskan kepada Nabi Adam dan Hawa ini semua nikmat syurga kecuali apa? Kecuali apa? Satu pokok kan. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Tuhan pesan siap, wala taqraba, jangan kamu hampiri. Bukan suruh makan, bukan Tuhan kata jangan makan tak. Jangan hampir pun. Dekat pun jangan. Makan tak boleh lah kan, dekat pun tak boleh kan. Pergi dekat pun tak boleh. Tuhan kata jangan. Fatakuna minadh zalimin. Kalau hampa dekat juga, hampa dua akan jadi orang yang zalim. Maka taatlah kedua-duanya. Tak ada masalah. Tuhan kata jangan. Banyak lagi nikmat syurga. Buat apa nak pergi kacau pokok tu? Maka tak pernah pun Nabi Adam dan Hawa ni menghampiri kerana taat. Dan pokok tu pokok apa anaknya? Ulama tak bersependapat juga. Ada yang mengatakan pohon itu adalah pohon ainab, pokok anggur. Ada yang mengatakan hintah, ada yang mengatakan bur, sejenis gandum, dan ada berbagai-bagai lagi lah. Ada yang mengatakan pokok nakhlah, pokok kurma. Ada yang mengatakan pokok khuldi. Khuldi itu apa? Khuldi itu maknanya pokok yang kalau makan kekal selama-lamanya lah. Lebih kurang macam tu. Sebahagian ulama kata tak diketahui itu pokok apa, sebab tidak ada datang daripada hadis ataupun wahyu daripada Nabi yang menceritakan pokok itu sebenarnya pokok apa. Hanya cuma riwayat-riwayat lah. Ada yang kata pokok tin, ada yang kata pokok tin, buah tin. Sebab apa tak boleh makan? Sebab apa tak boleh makan? Sebab sebahagian ulama kata Rabi' bin Anas, dia kata pokok tu apabila makan kita sakit perut, nak terberak. Hak lain makan tak sakit perut, hak tu kalau makan dia sakit perut, nak berak. Nak berak kat mana? Syurga tak ada tandas. Syurga tak ada tandas. Syurga ni bukan tempat membuang hadas, tak ada. Apabila kita masuk ke dalam syurga, Allah masukkan dalam syurga. Semoga Allah masukkan kita semua bersama ke dalam syurga. Jadi
kita ni berasa nak makan nikmat Allah. Berasa nak makan ni bukan sebab lapar tapi rasa teringin. Makan tu bukan sebab lapar tapi rasa teringin. Bila makan, maka makanan kita tu akan cerna dan menjadi peluh. Bila keluar peluh kita akan jadi wangi seperti kasturi. Kita tak ada kencing, tak ada berak. Di dalam syurga tak ada kotor. Nabi Adam tak pernah bersin. Nabi Adam bersin pertama kali di dunia. Ketika bersin keluar hingus. Nabi Adam menangis. Dia tengok tak pernah ada keluar hingus. Seumur hidup dia masa dia suka. Bila turun di muka bumi bermacam-macam sakit perut, kencing, berak, meringat. Nangis Nabi Adam mengenangkan asal tempatnya. Jadi bahagialah dua-dua. Tapi ada orang yang dengki. Ada orang yang tak puas hati. Siapa dia? Iblis. Iblis ni bila dia tahu Adam dan Hawa ni duduk kat syurga tak keluar-keluar, dia tak puas hati. Dia tak boleh masuk syurga. Tapi Iblis ni tak dilarang lagi naik ke 7 lapis langit. Iblis ni cerita dia, walaupun setelah dia dilaknat, dia tempat dia di bumi, tapi dia masih lagi boleh naik ke langit. Dia boleh pimai-pimai lagi. Sehinggalah Nabi Idris alaihissalam naik duduk di langit ke-7. Kan nanti kalau ada peluang kita cerita, kalau tak ada. Nabi Idris ni Tuhan angkat dia duduk di langit ke-7. Jadi ada nabi yang duduk di langit, ada 2 orang lah, Nabi Idris dan Nabi Isa kan. Nabi Idris duduk di langit ke-7. Semenjak di zaman Nabi Idris duduk di langit ke-7, Iblis ni dilarang naik. Dia sampai langit ke-6 saja. Langit ke-7 dah tak boleh naik. Sampailah pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam naik ke langit juga. Duduk di langit ke berapa? Duduk di langit ke-4. Maka Iblis ni dilarang naik lebih daripada langit ke-3, tak boleh. Takat langit ke-3 saja. Bila lahirnya Nabi kita, maka Iblis ni dilarang terus naik sampai ke langit mana pun. Tapi dia duduk mengendak juga. Dia mengendak juga. Sampailah diturunkan wahyu kepada Nabi kita. Waktu Nabi kita di Gua Hira umur 40. Maka ketika itu sama sekali dia tak boleh. Dia main dekat saja kena lontar dengan api. Lepas tu kita nampak meteor tu. Tu kena malaikat lontar dia. Ceritanya dulu masih boleh lagi. Jadi dia cuba-cuba dia cuba-cuba nak masuk syurga. Nak mewas-waskan Adam. Dia dah sumpah dah. Pasal Adam punya pasal ni aku kena laknat, dia kata. Aku bersumpah. Aku akan menyesatkan Adam dan segala anak cucu dia. Tahu dia Nabi Adam ada anak cucu. Tahu. Tahu Iblis ni orang yang alim bijaksana. Tapi boleh tak dia masuk? Tak boleh. Dia tak boleh masuk. Maka apabila tak boleh masuk, sebab apa? Penjaga pintu syurga ni dia sekat, tak boleh. Pasal apa nak masuk? Bukan ada kad nak masuk dah lah ni. Kena buang, pecat dah. Tak boleh masuk syurga. Iblis pun tunggu je kat pintu. Duk melongo kat pintu kan. Orang Perak kata apa? Duk melongo. Duk menunggu kat pintu syurga tu. Kata sebahagian ulama, dia tunggu di pintu syurga tu 300 tahun. 300 tahun dunia bersamaan dengan 3 jam akhirat. Nabi Adam kata ulama dia hanya masuk syurga sekerat hari je. Hari Jumaat. Dia dimasukkan hari Jumaat, keluar hari Jumaat sekerat hari je. Sekerat hari akhirat, bukan hari dunia. Satu hari akhirat bersamaan dengan ka'alfisanatim mimma ta'uddun kan. Satu hari akhirat macam 1000 tahun dunia. Nabi Adam duduk setengah hari saja hari Jumaat, itu keluar bersamaan dengan 500 tahun dunia. Sekat hari akhirat tapi 500 tahun dunia. Sebahagian ulama kata macam tu. Jadi Iblis ni dia menunggu di pintu syurga. Dia tunggulah siapa-siapa yang nak keluar. Jadi ulama ni dalam meriwayatkan kisah Iblis ni, cara dia menghasut Nabi Adam alaihissalam ni, riwayat sebahagiannya tak sama. Ada yang menceritakan Iblis ni dipanggil, dia duduk kat pintu syurga dia panggil.
Ada yang mengatakan dia merupa jadi seekor binatang dabbah, maka dia masuk. Malaikat tak perasan, dia tak tahu kata iblis ni boleh merupa. Sebahagian cerita dia masuk ke dalam mulut ular. Kita akan cerita ni kisah macam mana iblis menghasut. Salah kita ambil satu riwayat sajalah kan, mana boleh cerita semua tak cukup lah. Jadi sebahagian satu riwayat menceritakan Nabi Iblis ni masuk dalam mulut ular. Macam mana kisah dia? Jadi iblis ni ditunggu kat pintu syurga, sampailah keluar satu binatang yang paling cantik di dunia yang kita suka. Apa dia binatang apa? Burung merak. Taus. Burung merak ni asal dia burung syurga, sebab tu dia cantik. Tapi kat syurga dulu dia lagi cantik. Tak macam dunia ni. Allah hilangkan kecantikan dia. Allah tukar. Tu hak sisa-sisa tu lah. Sisa-sisa tu pun cantik kan. Tapi asal dia lebih cantik. Dan ada sebahagian riwayat mengatakan dia ni tiap-tiap hari akan keluar syurga daripada syurga. Dan pada ketika dia keluar tu, iblis tengok, nampak ada can orang nak keluar. Maka taus merak ni pun keluar. Bila keluar dia tengok, ada seorang tua orang yang duduk menunggu di pintu syurga. Dia duduk di luar lah maknanya. Kemudian iblis pun tengok, cantik ciptaan makhluk ni, burung ni cantik sungguh. Maka iblis pun panggil. Dia kata, wahai makhluk yang mulia, siapakah kamu dan apa nama kamu? Aku tak pernah tengok lagi makhluk ciptaan Allah yang cantik macam kamu. Bodek dulu. Nak sekarang bodek dulu kan. Tapi memang cantik lah. Memang iblis pun kagum dengan ciptaan dia tu. Maka Taus kata, merak tadi pun kata, aku ini merak. Bahasa Arab dia kata Taus. Maka iblis tanya lagi, hang dari mana? Sekedar kata hang lah. Kamu daripada mana? Min ain? Kamu dari mana? Maka kata merak ni, aku daripada Taman Adam AS. Aku ni mai dari taman. Taman Adam AS. Iblis pun tanya, apa cerita Adam lah ni? Dia mula cucuk lah kan. Dia tanya, apa cerita? Mal khabar an Adam. Tu bahasa Arab dia. Kalau bahasa Perak macam mana tanya? Kalau orang kata, apa cerita Adam lah ni? Tanya, apa cerita Adam lah ni? Apa khabar dia? Taus ni, merak ni pun cerita, Adam tu dia tengah berada dalam keadaan yang paling terbaik. Dia kata fi ahsanil hal, paling baik. Dia hidup dia pun masya-Allah hebat. Syurga ni semua Allah bagi nikmat kepada dia, dan kami ni sendiri menjadi khadam bagi Adam AS. Maka iblis pun kata, boleh tak hang bagi aku masuk? Boleh tak hang bawa aku masuk berjumpa dengan Adam? Merak ni pun tanya, hang siapa? Hang siapa? Iblis ni pun kata, aku ini daripada malaikat al-karubiyin. Dia kata dia malaikat. Menipu juga ni. Dia kata, aku ini daripada al-karubiyin. Aku ini ada satu nasihat yang aku nak sampaikan kepada Adam. Kemudian merak ni pun kata, lah awak hang tak pergi jumpa malaikat Ridwan, hang minta je lah kat dia masuk. Pasalahnya apa siapa dia minta kat aku kan? Lepas tu iblis ni pun kata, tak boleh, Ridwan tak bagi aku masuk. Pula dah. Tapi Taus ni merak ni pun dia pandai. Dia kata, pelik dia kata, Ridwan tak pernah tegah orang kalau dia nak masuk memberi nasihat. Iblis ni pun kata, betul lah tu. Tapi sebenarnya nasihat aku ni rahsia. Aku tak mau dia tahu kata aku ni masuk nak memberi nasihat. Aku tak bagi tahu macam tu. Apa kata merak? Dia kata, nasihat mana ada rahsia-rahsia. Hak rahsia selalunya bukan nasihat. Pandai merak ni. Tapi iblis lagi pandai daripada dia lah. Iblis kata apa? Iblis kata, sebenarnya kami ni, para malaikat al-karubiyin ni, kami tak cakap melainkan semuanya rahsia-rahsia je. Kami tak boleh dedah kat orang. Secret. Kami ni malaikat special. Tapi dia pandai, dia rasuah sikit.
Tapi kalau hang tolong aku bawa masuk, hang bawa aku masuk ke dalam, aku akan ajak hang satu doa yang hang tak akan tua selama-lamanya, hang akan cantik, hang tak akan beruban. Hang tak akan pelang uban selama-lamanya. Oh, dia rasuah sikit kat merak. Merak tu pun dengar. Itulah. Tu merak tu pun nak fikir. Dia kata, aku ni sebenarnya tak boleh. Tapi aku kenal natang yang boleh bawa hang masuk. Dia kata, tak apa, panggil dia. Maka dia pun pergi jumpa siapa? Ular. Ular juga binatang daripada syurga. Sebab tu sebenarnya ular ni sebenarnya cantik. Tapi Allah murka kepada dia, Allah tukar daripada benda yang cantik menjadi benda yang paling orang takut, orang tak suka, orang geli, orang tak suka, orang tak kesian dekat dia. Tu ular asalnya cantik. Cuba tengok sebenarnya ular, kalau orang tangkap, orang ambil kulit dia buat apa? Orang ambil, kalau tak cantik orang tak buat lah kan. Kalau tak cantik orang tak buat lah. Kulit dia tu memang cantik. Dan dia dulu, sebahagian riwayat menceritakan ular ni masa di syurga dia besar. Dia binatang yang besar seperti unta. Dia bukan binatang halus tak. Dan dia di antara binatang syurga yang paling cantik. Dan dia ni ada 4 kaki. 4 kaki macam mana naga. Dia ni ada 4 kaki. Kaki dia ni daripada zabarjat hijau. Sebahagian menceritakan macam tu. Binatang syurga ni semuanya dari ciptaan dia, benda yang cantik-cantik. Tak ada daripada tanah. Nabi Adam sahaja yang daripada tanah. Tapi dia seorang khalifah. Jadi kemudian ular pun mai jumpa iblis. Ular kata, aku ni boleh bawa masuk hang, boleh. Dah dia panggil iblis lah, dia tak kenal tu. Dia kata, aku ni boleh bawa masuk hang ni, tapi sebenarnya aku takut. Ni kita masuk ni rahsia-rahsia. Satgi aku takut, aku pun terkena balak juga. Maka iblis pun kata, yang menyamar jadi malaikat tadi, dia kata, hang jangan risau. Engkau anti fi zimmati. Engkau di bawah tanggungan aku. Engkau tak akan sama sekali ditimpa apa-apa kecelakaan. Ini jaminan aku, perjanjian aku dengan engkau. Sebab itu Nabi kata kat kita apa? Uqtulul hayyah walau kuntum fis salah. Hampa kalau tengok ular, bunuh walaupun hampa tengah sembahyang. Sebab apa? Nak membatalkan perjanjian antara iblis dengan ular. Iblis kata dia nak jaga. Allah balakkan ular. Siapa-siapa jumpa, pi pukul bagi mati. Sebab apa? Sebab iblis tak boleh nak jaga. Nak perbatalkan jaminan yang iblis buat dulu dengan ular. Sebab tu Nabi suruh kita bunuh ular. Di antara sebabnya lah. Ini ulama cerita sebab-sebab. Jadi ular ni pun tanya, macam mana ni? Macam mana aku nak bawa masuk hang rahsia-rahsia macam mana? Maka iblis pun kata, aku akan bertukar menjadi angin dan aku akan masuk ke dalam mulut engkau. Maka engkau masuklah ke dalam syurga. Tutup mulut, jangan duk buka. Tutup mulut, jangan duk buka. Malaikat tak nampak lah. Maka iblis ni dia boleh berubah jadi angin. Dia masuk ke dalam mulut ular tadi. Maka masuklah mereka ke dalam syurga. Maka atas saranan iblis ni dia tahu bahawa Allah tak bagi dekat dengan pokok tadi. Sebahagian kata pokok gandum kan. Maka dia pun perintahkan ular bawa pergi ke pokok tu dulu. Maka dia pun pergi ke pokok tu. Bila pergi ke pokok tu, iblis pun bernyanyi-nyanyi, bersiul-siul dengan seruling dia di dalam mulut ular. Sehingga mengalunkan bunyi yang merdu. Jadi bila tatkala Nabi Adam dan Hawa ni dia dengar. Dia dengar, bunyi apa sedap tak nak dengar ni. Sedap bunyi seruling tu. Maka Nabi Adam pun dan Hawa pun pakat pergi. Sebab tu sebahagian ulama kata benda tiupan ni, seruling ni benda haram, tak boleh. Sebab dia asalnya daripada permainan iblis. Jadi bila dengar saja Adam dan Hawa ni, maka dia pun mai dekat. Bila mai dekat, tapi tak apa nak dekat jugalah. Sebab apa? Sebab iblis ni duduk dalam mulut ular, duduk di pokok larangan. Kawasan larangan. Maka Nabi Adam dengan Hawa pun berhenti dari jauh dengan tak mau nak boleh dekat.
Maka iblis pun kata, mailah dekat sikit. Mai dekat sikit, boleh menyembang. Lepas tu lepas tu apa, bahasa kita gitulah. Bahasa depan lain sikit, bahasa Arab. Yang disebut di dalam kitabnya macam itulah. Iblis kata taqaddama. Taqaddama tu maknanya mai dekat sikit. Maju ke hadapan sikit, mai dekat sikit. Kemudian Nabi Adam pun Hawa kata, oh tak boleh. Kami ni dilarang mendekati pokok ni. Maka apa kata iblis? Dalam ayat Al-Quran ada sebut, manahakuma rabbukuma an hazihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Hampa tahu tak pasal apa Tuhan tak bagi hampa dekat sini? Sebab apa? Sebab pokok ni sebenarnya kalau hampa makan, hampa tak jadi malaikat pun hampa akan kekal selama-lamanya. An takunal malakain, hampa boleh jadi 2 malaikat. Ataupun takuna minal khalidin, ataupun kamu berdua ni hidup selama-lamanya. Nabi Adam merasa, macam tu ke? Sebahagian riwayat menceritakan bahawa iblis ni dia masuk, dia teriak, dia merintih-rintih, dia pura-pura. Bila Adam dan Hawa tanya apa siapa, dia kata, aku sedihlah kat hampa, aku kesian kat hampa ni. Sebab apa? Hampa ni akan mati. Adam pun Hawa kata, mati? Apa mati tu? Tak tahu apa mati. Sebab tak ada, dia tak pernah tengok apa yang mati. Maka iblis pun cuba ceritakan apa dia kematian tu. Kemudian iblis pun kata, kalau hampa makan pokok ini, hampa akan jadi malaikat ataupun kekal selama-lamanya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia bersumpah dalam ayat Quran kan, bersumpah iblis ni kepada Adam dan Hawa, inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku ini dengan hampa ni, sesungguhnya orang yang memberi nasihat. Kalau aku ni bukan hampa, nak nasihat hampa aja ni. Kalau hampa makan ni, hampa tak mati dah ni. Itu nasihat. Maka itu awal-awal kita kata apa? Sumpah yang dusta. Sumpah yang dusta berlaku di syurga oleh iblis. Dan orang yang tama-tama menipu iblis lah. Bila mana Adam dan Hawa ni dengar, ni sumpah dengan nama Allah apa semua ni, maka tertipu. Tak pernah kenal lagi. Tapi Tuhan dah kata dah, iblis ni aduun, musuh kamu. Cuma Nabi Adam lupa. Dan Nabi Adam tak perasan, tak tahu. Sebab iblis duduk sembunyi dalam ulang. Itu sebahagian riwayatnya cerita macam tu. Ada sebahagian riwayatnya iblis ni dia pergi ambil tangkai pokok tu, bawa pergi kepada Hawa dan Adam. Jadi lepas daripada pujuk macam tu, maka termakan pujuklah Hawa. Nabi Adam duk tak mau lagi, takut-takut lagi. Lelaki ni dia jaga sikit tuan. Kalau orang duk main rumah, duk buat promosi apa-apa pun, beli kak ni kapet ni murah guni-guni, siapa yang tertarik dulu? Sebenarnya isteri dulu kan. Lelaki ni betul tak ni? Dia fikir dulu. Lelaki memang perangai dia macam tu. Pada setengah benda lah kan. Tapi kalau promosi tayar kereta murah, sport rim murah, lelaki kenal dulu. Jadi ghalibnya macam tu. Kalau ada apa-apa lah maksudnya. Jadi selalunya perempuan dulu. Maka Hawa ni dengar macam tu, Hawa pun terus pergi ke pokok tu, dia kepak tangkai pokok. Dia ambil 5 biji. Masa dia kepak tangkai pokok tu, berdarah. Keluar getah lah dah. Keluar getah, dia kepak kan. Berdarah lah dah. Keluar getah. Oleh kerana Hawa ni dia kepak di syurga pokok kayu, menyebabkan pokok tu berdarah lah kita katakan. Keluar getah dia. Maka Tuhan pun memberi balak kepada Hawa dan segala anak cucu dia. Setiap bulan dia akan datang darah. Kata di dalam sebahagian hadis ada menyebut macam tu. Tuhan bersumpah kepada Hawa, dia kata, kerana kamu menyebabkan pokok ni darah, maka aku bersumpah kamu dan
anak-anak perempuan kamu akan dapat benda hak sama juga setiap bulan. Itu di antara asbab yang diceritakan di dalam hadis dan juga ulama. Kenapa perempuan dibalakkan dengan darah. Hawa ambil berapa tadi? 5 biji. Sebahagian riwayat mengatakan 5 biji. Ada riwayat yang lain mengatakan bilangan dia lain lah. Jadi Hawa ni dia makan satu, dia ambil 5 biji. Dia ambil 5 biji, dia makan satu, dia simpan satu, dia sembunyi, tak tunjuk ke Adam. Lepas tu dia bagi 3 kat Nabi Adam. Dia makan satu, dia simpan satu, dia pun pergi jumpa Nabi Adam. Dia pun kata, aku dah makan dah, tak ada apa pun, okey je. Okey je, dan rasa dia sedap. Rasa dia sedap. Tu selalu macam tu lah kan. Selalu macam tu, bini main kat lelaki, bang ni elok ni bang, dah try. Dia tukang bodek. Jadi suami ni selalunya dia akan kalah dengan, kalau orang lain pujuk tak boleh, bini pujuk kalah tu ya. Itu lumrahnya macam tu. Nabi Adam dulu pun macam tu. Lepas dia dengar sumpah iblis, Adam tak makan lagi. Tapi oleh kerana Hawa kata dah makan dah ni. Sebahagian ulama kata Nabi Adam makan tu setelah 100 tahun. Setelah 100 tahun. Sebahagian riwayat menceritakan macam tu, Nabi Adam makan setelah 100 tahun. Hawa dah makan dulu 100 tahun. Hawa kata tak jadi apa, Nabi Adam duduk tunggu-tunggu. Okey. Tak ada apa yang berlaku pada Hawa. Sebab apa tak ada apa berlaku lagi kat Hawa? Sebab Nabi Adam ketua. Ketua tak makan tak apa lagi. Tu anak-anak buah. Hanya kita kata Hawa ni isteri bagi Nabi Adam kan. Maka Adam pun ambil 3 biji yang Hawa makan tu, dia simpan, dia ambil kat dia 2, dia bagi kat Hawa 1. Jadi 5 lah semua lah. Hawa makan 1, dia sembunyi 1. Nabi Adam simpan kat dia 2, Hawa bagi 3 biji kat Nabi Adam, Nabi Adam ambil 2, Nabi Adam bagi kat Hawa balik 1. Sebab itulah ulama kata ulama kata sebab mak kita Hawa dulu dia simpan, dia sembunyi sebiji daripada pengetahuan Nabi Adam. Maka rahsia semua orang perempuan tak cerita dekat suami tu benda biasa, jadi satu adat kan. Orang perempuan dia ada benda yang dia tak cerita kat suami kan. Kadang-kadang pakat dengan anak tak cerita dekat suami. Itu apa? Itu adat, perkara lumrah biasa yang berlaku kepada orang perempuan. Sebab mak kita Hawa dulu pun macam tu. Dan ulama kata sebahagiannya hikmahnya Nabi Adam ambil 2 bagi dekat Hawa 1, maka disyariatkan di dalam bab harta pusaka, lizakari mithlu hadzil unthayain. Lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1. 2 kali ganda perempuan lah maknanya. Syuruk lah nak. Lah. Boleh sampai sana ni. Tekan sikit. Jadi pas makan tu maka tertanggal habis semua hullah pakaian-pakaian Nabi Adam, yang dikatakan sebahagian riwayat mengatakan Nabi Adam ni ada 700 lapisan pakaian. Kita pakai 700 tu dia tenggelam tu. Tak, ni pakaian syurga yang nipis, yang lembut, yang ringan. Walaupun 700 tapi tak tebal mana pun, nipis saja, macam halus macam pakaian kita pakai selai dolai di dunia. Itu pakaian hullah daripada syurga. Tak kira lagi dengan kulit Nabi Adam yang ditutup seperti apa? Kuku. Satu kulit benda Nabi Adam ni dia ada pakaian asing pula macam kuku. Maka bila makan saja Nabi Adam tu, segala pakaian dia, segala mahkota dia semua terbang habis. Segala kuku ni habis tertanggal, tinggal sikit saja di hujung jari. Supaya apa? Mengingatkan Nabi Adam AS, inilah kenangan dia dulu di syurga. Bila tengok kuku, teriak Nabi Adam, teringat asalnya di syurga. Asalnya di syurga. Maka ketika itu, ketika Nabi Adam duduk di atas katil syurga, sarir syurga, bergegak katil tu, dia kata, Tuhan, aku malu dengan Allah menjadi katil bagi orang yang maksiat kepada Allah. Katil pun tak mahu, katil suruh. Habis
londeh habis semua pakaian Nabi Adam. Maka Nabi Adam dan Hawa ni pun lari nak cari pakaian, nak cari ambil daun syurga nak tutup. Bila mereka tengok daun syurga, mereka penat ambil. Bila nak ambil pokok-pokok syurga semua, angkat semua tinggi-tinggi, dan dia tak bagi ambil. Menangis Adam dan Hawa. Nak minta tutup. Mereka tak pernah tengok aurat. Semenjak dijadikan, mereka pun tak tahu bahawa mereka ni ada aurat. Sehinggalah Allah tanggalkan semua. Ketika tu baru tahu kata ada aurat. Malu Nabi Adam dan Hawa ni, menangis-nangis kedua-duanya, berlari dalam syurga tu nak ambil daun pokok-pokok tu nak tutup, tak bagi. Semua pokok tak bagi. Sampai Sidratul Muntaha sebahagian riwayat nyebut pun tak bagi. Pokok tak bagi sebab apa? Sebab pokok-pokok pakat kata apa? Man a'rahullah fala satiralah. Siapa yang Allah dah buka aib dia, maka tidak ada yang mampu menutup. Tak ada satir untuk dia, tidak ada penutup untuk dia. Pakat tak bagi. Kecuali satu pokok, diceritakan bahawa pokok tu adalah pokok tin. Pokok tin ni bila dia tengok, dia berasa kesian dekat Adam dan Hawa, maka dia pun panggil Nabi Adam dan Hawa. Maka Nabi Adam Hawa ambil dan tutup daripada pokok tu. Pokok tu bergegang, diluruh 3 helai kepada Nabi Adam. Nabi Adam tutup badan dia, dan digegang sekali lagi, luruh 5 helai kepada Siti Hawa. Maka Siti Hawa tutup. Sebab itulah disyariatkan bila orang mati, kafan untuk lelaki 3 lapisan dan perempuan 5 lapisan. Menangis Adam dan Hawa ketika mana tu? Ketika dicabut semua pakaian tu, menangis. Pokok pun tak mau. Pokok pun tak mau. Kemudian kerana pokok tin ni bagi daun dia kepada Adam, Tuhan tanya, apa siapa hang bagi? Apa siapa hang bagi daun hang dekat depa? Tuhan tanya. Maka kata pokok tin, ya Rabb, wahai Tuhan, sesungguhnya engkau tak pernah mengharamkan rezeki engkau kepada orang yang buat maksiat kepada engkau. Bagaimana aku ni mampu menghalang daripada memberi daun aku? Engkau sendiri pun tak menghalang. Oleh kerana pokok tin ni ada rahim, rahmah, maka kata ulama, Allah muliakan pokok tin di dunia. Maka Tuhan pun panggil semua. Tuhan kata bila terbuka habis semua, Tuhan pun tanya. Tuhan kata Nabi Adam, pasal apa makan? Alam anhakuma antilkuma asyajarah. Kan aku dah kata pokok ni hampa jangan duduk dekat. Adam pun jawab, Hawa yang bagi. Tuhan pun tanya Hawa pula. Hawa kata burung merak kata apa ular yang suruh. Ular kata boleh makan. Bila tanya ular kata merak yang suruh. Bila tanya merak kata iblis yang suruh. Pakat duk tunjuk. Ketika itulah iblis, Allah tukar semua yang ada pada dia, segala sifat dia, segala rupa dia, semua Allah tukar. Dan Allah tukar nama dia. Asalnya dulu dipanggil Azazil, Allah tukar namanya menjadi nama iblis. Tempat yang elok-elok, Allah tukar dia ke tempat yang paling buruk. Dan muka dia lah yang pertama-tama berubah menjadi muka yang paling buruk. Iblis ni muka dia muka yang paling buruk. Asalnya dulu dia ni orang makhluk Allah yang segak. Ada sayap, sebahagian riwayat kata dia ada 600 jinah, dia ada 600 sayap kepala dia. Tapi bila dia macam tu, dia bersumpah yang macam-macam, maka Allah hantar mereka semua turun ke dunia. Burung merak Allah tukar rupa dia daripada yang sangat cantik tu jadi hatu saja yang ada. Dan ular Allah tanggalkan kaki-kaki dia. Di antara benda yang Allah benda yang Allah siksa kepada ular ni, iqab ataupun denda yang Allah bagi pada ular, dia pun kena ikut turun dunia juga. Dan Allah cabut kaki-kaki dia, dan dia ini hanya berjalan guna perut dia saja. Dan Allah takdirkan tak ada seorang pun akan sayang kepada dia, melainkan orang nak pukul dia. Allah cabut. Ular ni kan cantik naknya kan, tapi kita tengok ada rasa suka tak? Adalah orang suka nak. Ada juga orang suka, tapi ghalibnya tak ada. Semua rasa geli nak sentuh pun pakat geli. Ular mati pun kita tak pegang. Sebab apa? Mana ada bisa ular mati tapi kita pegang tak?
Oh, tak mau, pakat geli mau. Orang jantan pun sama. Hak kerja Jepang tu lain lah, depa memang kerja kat tangkap ular tiap hari kan. Dan juga sebahagian mengatakan ular ni mati tiap-tiap masuk musim sejuk. Allah Alam, mungkin sebahagian ular di musim sejuk. Itu semua denda kepada ular. Dan Nabi Adam Allah denda dia banyak benda. Di antaranya Allah itab dia. Allah kata kepadanya di dalam ayat-ayat Al-Quran lah, alam anhakuma dan sebagainya. Bila ada teguran daripada Allah tu, kita kata kata-kata di Allah tu, maka Adam ni sedih, Nabi Adam ni menangis dia. Dan juga di antara iqab yang kedua, sebab dia makan tu, Allah tunjukkan aurat dia terbuka habis. Allah cabut semua pakaian syurga. Dan juga Allah gantikan kulit dia tu jadi kulit hak kita hari ni. Kulit kita hari ni. Dan Allah keluarkan dia daripada syurga. Allah pisahkan dia antara dia dan Hawa. Allah pisahkan. Turun di muka bumi. Nabi Adam di belah India, Hawa di Arafah, di Jeddah. Dan juga Allah takdirkan ada persengketaan antara anak-anak cucu Nabi Adam. Dan Allah jadikan dunia ni penjara bagi Nabi Adam dan anak-anak cucunya. Dan Allah bagi penat dan lelah kepada Nabi Adam. Dulu tak ada penat, dulu tak pernah berpeluh. Bila Nabi Adam turun macam-macam, dia penat, dia berpeluh, dia bersin keluar hingga dan sebagainya, menangis. Nabi Adam tanya. Dan Hawa, dan ibu kita Hawa, Allah dendakan dia lebih daripada tu lagi. Nabi Adam kena pun dia dapat. Dan dia dapat lebih lagi apa? Sebab dia kepak pokok tadi, dia dapat haid. Dan Allah bagi kepada dia kesakitan beranak. Dan juga Allah bagi berat kepada dia mengandung. Dan Allah kurangkan miras, habuan di dalam harta pusaka. Dan Allah takdirkan tidak ada nabi langsung daripada perempuan. Nabi hanya daripada golongan lelaki. Itu di antara benda-benda yang Allah iqab, dendakan kepada Hawa. Ni semua sebab apa ni? Sebab makan satu tu je. Tu pun bukan makan saja dah. Bukan saja makan tu sebab terkena. Bukannya sengaja nak melanggar tak. Bukannya sengaja melanggar arahan, tapi kadang terlupa watak dan peranan. Lagu hanya terlupa ataupun sebab takwil kata ulama. Bila tengok Hawa tak jadi apa, bila dengar ada makhluk yang bersumpah dengan nama Allah, sebab tu makan. Itu hanya sekali. Allah bagi denda punya banyak. Macam mana kalau orang tu sengaja makan benda-benda yang haram seumur hidup dia? Apa denda yang Allah bagi? Kita ni Allah rahmatnya. Maksiat punya banyak, tapi Allah tak pernah buka aib dia. Jadi akhirnya Nabi Adam pun minta ampun kepada Allah. Dan Allah tak terima. Allah tak mau terima. Allah kata, orang yang maksiat kepada aku la yujawirani, tak boleh duduk dengan aku, kena keluar daripada syurga. Ketika itu Nabi Adam bila nak kena keluar syurga, dia langut, dia tengok ke arash, dia tengok tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam pun kata, ya Allah, wahai Tuhanku, dengan kebenaran hak anak aku Muhammad, maka engkau ampunkanlah dosaku. Tuhan kata, entah mana anak kau nanti ada yang namanya Muhammad. Maka Nabi Adam pun cerita, aku tengok ada nama dia bersama dengan namamu. Di dalam syurga mana-mana yang tertulis nama Allah ada namanya Muhammad, maka aku tahu dia manusia yang mulia. Maka dengan kebenaran dia, engkau ampunkanlah aku. Maka Allah pun terima. Nabi Adam sendiri bertawasul dengan Nabi kita supaya Allah ampunkan dosa, maka Allah terima. Tapi walaupun Allah terima, Allah kata sebab maksiat nak kena turun ke muka bumi juga. Maka Adam pun turunlah ke muka bumi bersama Hawa. Ketika mana melangkah Nabi Adam ke pintu syurga, Nabi Adam menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Minta rahmat Allah. Itu
permintaan yang terakhir daripada Nabi Adam. Nabi Adam dia kelak dah syurga. InsyaAllah nanti kita sambung pula lah. Kita cerita sikit sebab dia ada sebut Nabi Syis alaihi salam. Siapa Nabi Syis ni? Dalam kitab cahaya tu berpindah kepada Syis alaihi salam. Siapa Nabi Syis? Nabi Syis ni adalah anak Nabi Adam. Kita cerita sikit peristiwa Nabi Adam semasa berada di dunia. Kemudian kita sambung balik sirah kita. Boleh no? Cerita ambil ke ni? Kan nak pakai dalam kitab ni mata. Boleh cepat habis. Tapi tak ada kisah lain, tak ada. Allahu a'lam. Ya, sebahagian riwayat ceritanya begitu. Nabi Adam akan lekat di sininya. Sampai di sini tertangkat. Siti Hawa dia dah makan kenyang, dia turun bawah. Dia riwayat cerita ni tak sama. Sebahagian riwayatnya cerita begini, sebahagian riwayatnya cerita begini. Tak ada masalah pun. Dia bukannya masalah akidah yang sampai kita nak bergaduh kan. Tak ada masalah. Ada setengah orang benda-benda begini dia nak bergaduh tentang riwayat cerita. Tak ada masalah. Ada ulama cerita begitu, maka kita hanya menyampaikan apa yang ulama sebut dan cerita saja. Tak ada masalah. Ulama ni bila dicerita selalunya akan ada lah tempat ambilannya, walaupun kita tak tahu, kita tak jumpa. Sebab sebahagian besar kitab-kitab tak ada sampai kepada kita. Sebahagian besar hadis hilang. Kadang ulama jumpa. Pada zaman dulu kan pernah jadi satu perang besar Tatar kan, menyerang negara Islam. Habis pakat kena Baghdad pun habis kena. Baghdad tu kota ilmuwan Islam dulu ni. Bila kena serang dengan tentera Tatar, habis semua kitab-kitab ini dibuang ke dalam sungai Dajlah dan Furat. Sungai tu sungai yang besar. Bukan macam parit sungai kecil dah, sungai besar. Tapi kitab-kitab itu menyebabkan sungai itu jadi jambatan. Kitab tu dibuang ke dalam sungai sampai menjadi satu jambatan, boleh lalu. Banyak, kitab terlampau banyak sampai dikatakan hitam habis sungai tu. Sebahagian besar kitab dah hilang di muka bumi. Tapi setelah apa tu? Setelah 4 mazhab kita ditubuhkan. Maknanya 4 mazhab kita ni dah komplit, dah siap. Baru ilmu dibuang separuh. Sebab tu sebahagian hari ni ada benda yang kadang-kadang hadis tu ada tapi orang tak jumpa, orang kata hadis maudhu' dan sebagainya. Sebab sebahagiannya dah hilang. Ulama-ulama tu mereka ada yang sempat dan mereka berjumpa, maka mereka buat kerana simpan di sebahagian kitab-kitab yang masih ada hari ini. Jadi kita apabila benda tu datangnya daripada ulama, maka kita serahlah serah pada ulama. Kita nak cek, kita bukannya pandai. Tidak. Kita nak cek, kita bukannya pandai. Tak salah tanya. Bukan apa, selalu kadang ada orang tanya, kalau cerita apa-apa orang tanya, ada hadis sahih tak? Ada saya. Tak salah kalau nak tahu tanya, tapi dia macam tak apa nak kenal sikit lah. Sebab apa? Sebab apabila orang tu tanya, ada hadis sahih tak? Kalau ustaz tu kata ada, dia boleh tahu tak tipu ke tak, betul ke tak. Kalau hadis tu tak sahih pun, ustaz tu kata sahih, dia boleh tahu tak? Siapa boleh tahu kat sini? Tak ada siapa boleh tahu, sebab kita semua bukannya ahli hadis. Kita kalau kita pergi jumpa doktor, kita tak pandai. Doktor kata hang sakit perut ni, hang kena makan ubat ni. Kita tanya, doktor, ubat ni ada kandungan apa ni? Ni kajian daripada mana ni? Kita tanya banyak tak kat doktor tu? Kita bukan tanya banyak, sebab kita bukan tahu kalau doktor tu cerita banyak pun. Kita serah kepada dia sebab dia tahu, kita tak tahu, maka kita ikut saja. Begitu je kita dengan ulama. Sebab ulama ni dia tahu, kita tak tahu. Kita tahu sikit dia lah. Kita tahu sikit je. Kalau kita nak cek semua, jelas nak cek semua lah kan. Kita bukannya ahli dari itu, maka serah saja kepada ulama. Kalau ulama kata hak tu boleh, boleh. Kalau tu tak boleh, tak boleh. Kalau ulama kata tu ada. Serah. Nanti dia akan tanggungjawab di depan Tuhan dengan apa yang dikeluarkan.
Kalau Tuhan kata pasal apa hang kata macam ni? Pasal apa kata macam ni? Kami tak tahu, kami ikut ustaz kata. Kami main ngaji Teluk Mencalang, ustaz tu kata macam tu. Kami ikut Tuhan akan tanya tu ustaz tu pula. Pasal apa hang bagi tahu dia macam tu? Saya tak tahu wahai Tuhanku, saya hanya mengajar dulu, saya mengaji macam tu dalam kitab cerita macam tu, pengarang tulis macam tu. Dia akan tanya pengarang, pasal apa hang karang macam tu kat orang? Maka semua akan bertanggungjawab lah. Macam tadi, Tuhan tanya Nabi Adam, Nabi Adam tu Hawa yang bagi. Gitu. Allah a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah.